ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير وإفادة والاستفادة ونفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب amin. InsyaAllah kita akan sambung InsyaAllah tajuk yang terakhir lah dalam pelajaran kita ya. Jadi lepas ni kita akan buat latihan InsyaAllah. Jadi maqasidul akhlak. Okey, maqasid akhlak. Bab pertama daripada bab akhlak, tajuk pertama daripada bab akhlak insya-Allah. Apa yang kita akan pelajari dalam bab ini ialah pertama zikru mafhumul akhlak, menyebutkan kefahaman tentang akhlak. Kedua zikru dalilun naqliyu, menyebutkan dalil naqli wal aqliyu dan akal fil akhlaqi pada akhlak. Lepas tu bayanul khasaisul akhlak, menerangkan keistimewaan akhlak. Yang keempat, syarhu daurul akhlaki fi bina'il kayanil insan. Syarah tentang peranan akhlak fi bina'il kayan. Pada pembinaan peribadi insan. At-tahalli bil akhlaki, berhias dengan akhlak al-mahmudah, yang yang terpuji. Baik, itu yang kita akan pelajari. Dan kita tengok ya, pada 5.1.1 iaitu kita punya objektif yang pertama iaitu akhlak. Apakah yang dimaksudkan akhlak? Ya, dia kata innal akhlaqa ya ibaratun an hayati fi nafsi rasikhatun anha tusdirul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyatin. Okey, sampai situ. Itu takrif akhlak. Itu adalah takrif ataupun definisi bagi akhlak. Iaitu apa? Satu ibarat. Ibaratun, satu ibarat. An hayatin, tentang keadaan. Fi nafsi, pada diri. Rasikhan, yang kukuh. Pada diri yang kukuh. Keadaan diri pada keadaan diri, ibarat tentang keadaan diri yang kukuh. Maksudnya apa? Itulah kita. Apa yang ada dalam diri kita, kita tunjukkan dalam di luar diri kita. Itu maksudnya. Okey. Tusdiru, bersumberkan, af'alul, perbuatan-perbuatan, bisuhulatin, dengan semudah-mudah perkara, was yusrin, dan sesenang-senang perkara, min ghairi hajah, tanpa ada keperluan, ila fikri, kepada berfikir, warawiyatin, dan perlu diceritakan. Itu akhlak. Sepatutnya tu saya cakap tadi tu, akhlak kita ni apa yang ada memang ada dalam diri kita. Sebab tu saya cakap nak tahu orang ni akhlak dia baik ataupun buruk, mudah je. Kita tengok apa yang berlaku dalam kehidupan dia seharian. Macam mana dia berhubung dengan manusia, macam mana dia berhubung dengan Allah, macam mana dia berhubung dengan dengan keadaan sekeliling dia. Kan? Pijak batu, contoh terpijak batu jatuh, maki batu. Itu menunjukkan akhlak dia sendiri yang tak elok. Kan? Cakap sikit mencarut. Itu menunjukkan akhlak dia tak baik lah. Cakap sikit mencarut. Kan? Lepas tu dan sebagainya lah. Kalau cerita tu banyak hair. Tapi nak menceritakan ialah tentang keadaan kita tu, kita kena faham ialah apa? Itulah akhlak. Kan? Tanpa perlu ni, benda tu secara automatik. Akhlak ni apa? Sesuatu yang mudah ceritanya lah. Perangai kita secara automatik. Habis cerita. Okey, itu yang pertama. Okey. Itu takrif akhlak daripada hiya ibaratun sampai rawiyatin. Okey, kita baca sikit. Fa in kana hayatan biaisu tasdaru anha af'alu jamilatun mahmubatun aklan wa syar'an sumiyat tilka hay'ah
khuluqan hasanan. Dia kata dah awal kat situ. Dia kata apa? Jika hal keadaan dia tu bersumberkan daripada perbuatan-perbuatan yang cantik, yang terpuji daripada sudut akal dan pada sudut syarak, dinamakan keadaan tersebut akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tu saya cakap tadi tu. Ada pun dia kata tadi wa in kana sadiratun ana af'alu qabihah, jika ia menjadi sumber kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, sumiat hayatun dinamakan keadaan tersebut alatiya masdaru khuluqan sayyi'ah, yang mana jadi sumber kepada akhlak yang tak elok. Inilah ini yang kita kena memahamkan pada diri kita, itu masuk akhlak. So kita muhasabah baliklah. Sepanjang kita belajar ni, kita kena muhasabah diri kita balik. Kita ni ada akhlak kita, akhlak yang baik ke akhlak yang buruk. Sebab Allah kata apa? Orang yang ada akhlak yang buruk ni, dia tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Sebab orang yang ada akhlak yang baik saja masuk syurga. Pasal Nabi sendiri kata dalam satu hadis Nabi kata bu'istu li utammimal makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau kita tak nak berubah untuk sekarang ni, kita rasa, kita tahu, kita muhasabah diri kita, kita ada akhlak yang buruk, kita buat apa? No hand je. Kalau kita buat no hand saja, kita bukan termasuk di kalangan umat Nabi. Sebab apa? Nabi itu kerja dia menyempurnakan akhlak yang baik. Kita pula bersifat dengan akhlak yang buruk. Jadi kita bukan umat Nabi lah. Wa'iyadzubillah. Takut benda tu sebab Nabi sendiri, kita ni nak dapat syafaat Nabi, tak dapat tidak, mesti ada title ummatun ummatul ikhtiar. Ummatun ikhtiar. Apa maksud ummatul ikhtiar? Umat yang mana Nabi yang terpilih, yang dia ada sifat apa? Yang kita baca dah dalam ayat Quran sebelum ni, dia kata apa? Nabi kata apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 ni. Rujuk balik pada pelajaran kita yang telah lepas. Allahu a'lam. Okey. Jadi kita tengok pada dalil nakli dan akli tentang akhlak. Dia sebut dalil nakli daripada hadis, dia sebut inna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar, kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, min khiyarikum, sebaik-baik di kalangan kamu, sebaik-baik di kalangan kamu, ahasinukum, sebaik-baik akhlakon, akhlak. Nabi kata macam tu. Sesungguhnya sebaik-baik di kalangan kamu adalah sebaik-baik akhlak. Sebab tu kalau orang kata dia ni baik, aku ni walaupun mulut aku macam ni tapi hatiku baik, tak boleh terima. Sebab bercanggah dengan hadis Nabi, bercanggah dengan Al-Quran. Memang confirm. Sebab apa yang ada dalam hati dia akan terpancar dengan perbuatan. Apa yang ada dalam hati dia akan terpancar dengan perbuatan. Hati dia suka mencarut. Kalau hati dia tu banyak fikir benda yang tak elok, dia akan suka mencarut. Dia akan buat benda-benda yang tak elok. Itu je lah. Mudah nak cerita, mudah cerita, mudah pakai. Okay. Terima kasih kepada Sumayyah kerana buka kamera. Barakallahu fiik. Terima kasih pada Uwais. Barakallahu fiik kerana buka kamera. Nampak Uwais macam ni tengah jadi streamer Uwais Okey. Jadi terima kasih kepada yang buka kamera. Jadi dia sebut kat situ, tu dalil yang pertama berkaitan dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh hafal kat situ untuk ingatan kita lah Untuk ingatan kita, cerita tentang Nabi suruh kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini salah satu akhlak yang baik lah ni kan. Baik, seterusnya dalil akli. Dalil berkaitan dengan akal. Dia kata lau lam yatahallan nas, kalaulah tak berhias manusia itu. Yatahalla, berhias, an-nas, manusia, bi akhlaqin, dengan akhlak al-hasanah, yang baik. Lakanu, nescaya mereka ala akhlaqis sayyi'ah, dia akan berakhlak dengan akhlak yang buruk. Dia tak boleh gabung. Dia tak masuk akal macam tu. Kalau nak akhlak yang baik, dia mesti tinggal akhlak yang buruk. Dia tak boleh gabung duduk tengah-tengah. Tak boleh. Dia salah satu.
So kita pilih lah nak berakhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk. Sebab apa? Akal kata macam tu. Sebab tu saya ulang balik yang saya cakap tadi. Saya kata apa? Takkan boleh diterima akal kalau seseorang kata aku ni walaupun aku ni nampak jahat tapi hati aku baik. Tak boleh terima akal. Dengar saya cakap tak boleh terima akal. Pasal apa? Akal kita ni tak boleh terima dua benda dalam satu masa. Baik satu sudut, buruk satu sudut. Dia tak boleh kumpul dalam satu tempat. Tak boleh. Tak boleh. So, suppose saya cakap macam ni. Apa nama, mouse ini merah. Boleh dia kata mouse ini merah dalam masa yang sama dia hitam. Boleh terima akal tak? Terima kasih Dania. Dania, saya nak tanya. Dania buka kamera. Terima kasih Dania. Dania, saya tanya. Ni mouse ni warna apa? Merah. Merah. Boleh tak saya cakap kat Dania? Dania, mouse ni warna merah dalam masa yang sama dia warna hitam. Boleh tak saya cakap macam tu? Tak boleh. Betul tak boleh. Tapi kalau saya cakap macam ni boleh tak saya cakap? Okey. Mouse ni warna merah tapi dia ada gabung dengan warna hitam sikit belakang. Boleh tak terima cakap macam tu? Boleh. Boleh. Berbeza dengan keadaan yang pertama saya kata apa? Mouse ni merah. Dalam masa yang sama dia juga hitam. Tak boleh masuk akal. Dia tak boleh masuk dia tak masuk akal. Pasal kalau dah merah-merah, kalau dah hitam-hitam. Tapi kalau kita nak gabung tu kena cakap kena ada kita kena cakap benda yang lain. Dia tak boleh gabung. Itu daripada satu sudut lah kan. Nak ceritanya kalau satu keadaan dia tak boleh gabung dengan satu keadaan yang lain. Kalau dah baik, kalau dah buruk, dia tak boleh duduk tengah-tengah. Aku ni baik, aku ni baik. Dalam masa sama aku ni tak baik. Masuk akal tak? Kita tak boleh terima. Betul tak Dania? Betul ya? Kita tak boleh terima. Betul tak Sumayyah? Kita tak boleh terima kan? Kata apa? Sumayyah lawa. Kata Sumayyah lawa. Tapi dia ada buruk sikit. Boleh terima macam tu Sumayyah? Tak boleh kan? Kalau ni sebenarnya aku ni lawa ke aku ni tak lawa? Contoh macam tu. Kita cakap macam tu. Dia tak boleh terima dua sifat dalam satu masa. Allahuakbar. Okay, tu cukup. Ambil tang situ. Laulam sampai akhlaqus sayyi'ah. Itu kaedah berfikir. Itu adalah kaedah berfikir. Okey. Dia ajar lagi. Dia nak bagi terang lagi kat depan tu. Dia kata apa? Yang ni baca je lah kan. Kita dah baca kan. Kaifa. Macam mana? Dia terangkan. Dia kata terangkan. Bagaimana? Kalau orang tanya. Macam mana keadaan tu boleh berlaku? Dia kata. Macam mana? Faqad anzalallahu rasulahu. Allah telah mengutuskan, menurunkan akan rasulnya liyutammima akhlaqil hamidah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Fa irsalur rasul, maka diutuskan Allah linnas. Diutuskan Rasulullah tu linnas, kepada manusia, liyursyidahum, supaya menunjukkan bagi mereka yang nama manusia ni ila tahalli, kepada berhias-hias bil akhlaqil hasanah, kan, akhlak yang baik. Nampak? So kita kena faham je. Kita kena faham benda ni benda yang besar. Benda ni benda yang besar. Jangan kata apa, oh kita kena solat, zakat, puasa, haji, tu saja. Tak, antara kerja kita ialah kita kena belajar macam mana nak menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, dan bersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang mazmumah. Sebab tu saya baca kitab Penawar Bagi Hati. Siapa dah ada kelas Sina, siapa yang ada kitab Penawar Bagi Hati angkat tangan. Tak ada lagi. Belilah kat Shopee RM5 je. RM5.5 je. Kalau yang bahasa Arab RM5.5 je. Kalau nak ni, kalau ada duit, beli yang mahal sikit. Beli yang mahal sikit. Ada yang dari syarah. Ada yang ada syarah. Belilah RM5. Sikit je, murah je. Untuk belajar. Boleh? Masuklah kelas ni. Kita sebulan sekali, sebulan 2 kali, insya-Allah. Kan? Beli, tak rugi beli kitab ni. Saya belajar kitab Penawar Bagi Hati tu start daripada saya tingkatan 1. Saya dekat sekolah saja saya dah baca 3 kali. Sekolah menengah saya dah baca 3 kali khatam. 3 kali khatam. Lepas tu sekolah naik ke universiti dah berapa kali dah. 2-3 kali jugalah khatam kitab tu dekat Mesir. Benda tu penting. Baca
setiap kali baca mesti ada syarah lain. Baca je mesti ada syarah lain. Kadang bukan benda tu Allah yang bagi. Sebab tu kita kitabnya sama tapi keberkatan pada kitab tu kita tak boleh nak sangkal. Kitab tu dah beratus tahun masih lagi diguna pakai sehingga sekarang. Orang sekarang buat kitab entah berapa lama tak bertahan dekat dalam pasaran. Tak tahu sampai berapa lama bertahan dalam pasaran. Tu nak sikitlah cerita Nak kata keberkatan tu berkat. Jadi penulis pun kitab pun adalah salah seorang daripada ulama yang belajar dengan ulama besar. Pada'i. Pada'i tu ulama besar. Satu-satunya orang Melayu yang dibenarkan mengajar, satu-satunya orang Nusantara, bukan orang Melayu. Dia orang Melayu Nusantara yang dibenarkan mengajar hanya jadi imam di Masjidil Haram, yang boleh mengajar dekat Masjidil Haram pada zaman tu. 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Pada'i ni orang hebat. Antara anak-anak murid Pada'i ni antaranya ialah Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Al-Mandili ni jadi kita kena ambil keberkatan tu insya-Allah, dan kita belajarlah macam mana nak bersihkan diri kita daripada sifat mazmumah dan hiasi diri kita dengan sifat mahmudah. Allahu a'lam. Jadi adik-adik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok pada objektif kita yang ketiga, iaitu dia kata khosais akhlak, keistimewaan akhlak. Disebut kat situ al-akhlaqu islamiyah rabbaniyatun masdarun. Pertama dia kata akhlak Islamiah itu adalah sumbernya daripada Tuhan. Akhlak Islamiah itu hukum dia sumbernya daripada Al-Quran. Daripada Allah. Sumbernya daripada Tuhan. Kan? Kena ingat Allah tu letakkan dalam hati kita, hati nurani kita dengan sifat mahmudah. Kita lah yang merosakkan hati kita dengan sifat dengan masukkan sifat mazmumah. Sebab tu kita kena minta tolong Allah juga dalam bab ni kan. Kadang-kadang kita tak mampu kan. Kadang-kadang kita tak mampu. Dia tak mampu nak cabut daripada diri kita ni sifat mazmumah. So apa yang boleh kita buat, minta tolong Allah. Sambil-sambil tu kita belajar, cuba buang. Dia kata apa? Fa innaha ta'tabidu ala kitabillah. Sesungguhnya akhlakul islamiyah ta'tabidu berpasakkan ala kitabillah, daripada kitab Allah, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sampai situ cukup. Okey. Baca untuk faham. Fahiya rabbaniyatun, merupakan bersumberkan ketuhanan, al-hadafu yang bertujuan, wal ghayah dan bermatlamat. Wala hadza, ini adalah kerana fahiya ba'idatun, akhlak Islamiah tu, fahiya tu kembali pada akhlak Islamiah tu, ba'idatun menjauhkan, kulul abdin setiap hamba, an ra'yi bashari daripada pandangan manusia, wan nizamul wad'i dan dan undang-undang yang telah ditetapkan, wa fikru falsafi dan merupakan satu falsafah yang boleh difikirkan. Itu kita kena fahamnya tu. Itu adalah akhlak Islamiah yang kita kena faham. Kenapa dia datangnya daripada sumber dia adalah sumber daripada Al-Quran dan Sunnah, dan bila kata sumber Al-Quran dan Sunnah, dia melampaui semuanya namanya akal. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua sampai ke 9. Tengok kedua sampai ke 9. Dia kata apa? Dia kata okey. Tengok kat situ. Keistimewaan yang kedua ialah asyumulu wa takamuli. Dia ni menyeluruh dan sempurna. Macam mana dia menyeluruh dan sempurna? Tengok dia kata inha syamilah, kerana dia tu merangkumi, wa mutakamilah dan menyempurnakan, ala kulli syu'uni, atas setiap hal keadaan, al-hayatin, kehidupan. Tengoklah Nabi kita kan, buat satu perkara sikit je, tapi contoh teladan dia tu orang guna sampai ke tempat lain. Apa yang berlaku? Islam itu tertegak atas akhlak, bukan tertegak atas mata pedang.
ramai orang masuk Islam disebabkan akhlak, disebabkan Islam tu sendiri, kan? Bukannya disebabkan peperangan ataupun dipaksa ataupun istilahnya umat Islam yang zaman sekarang. Kita tengok sekarang ni saya bagi tahu di Amerika, di British, di Britain kan, di Britain, di UK, mereka dah takut daripada satu ketakutan dia. Mereka tengok agama Kristian ni bukan agama yang dah popular di Eropah. Agama dalam masa 3-4 tahun ni, agama yang paling popular sekali di Eropah ialah agama Islam. Dulu agama yang paling sebelum tahun sebelum Covid, sebelum Covid, agama Kristian ni masih lagi agama yang popular. Tapi lepas semasa Covid dan sampai sekarang ni, agama Islam tu dah makin naik sehingga disebut sebagai 130% orang yang keluar daripada agama-agama tadi, agama Kristian, agama Yahudi, agama macam-macam fahaman tu, India apa semua tu dekat Eropah, semuanya convert 130% convert kepada Islam. Yang ni saya baca dekat ni lah, saya tengok satu video lah dekat CNN. Kalau antum tak tahu CNN tu apa, boleh tengoklah CNN kan. Yang ni salah satu berita television yang power lah kan. Dia punya berita tu sahih lah kan. Jadi apa yang berlaku, masuk orang sekarang ni masuk Islam, orang barat masuk Islam berderu-deru. Orang barat masuk Islam berderu-deru. Kalau antum tengok dekat dalam TikTok pun dah banyak dah datang benda-benda macam ni. Datang kan. Orang masjid tumbuh, masjid di Eropah tumbuh dengan sangat banyak. Masjid di Eropah tumbuh dengan sangat banyak. Masya-Allah tabarakallah, sampai ada rakyat kita kahwin dengan orang Eropah kan. Orang Melayu, perempuan Melayu kahwin dengan Eropah, sampai takut nak pergi masjid. Takut ni, ini betul ke masjid kita ni kan? Betul ke masjid orang Islam ni masuk. Oh betul. Ni kat sini boleh sembahyang jemaah boleh pap macam-macam lah kan. Semua kan. Dah ada dah. Sebab tu atas kita ni belajar agama, terutama ni, dan kita kena belajar agama dan kita kena mahirkan dalam bahasa, terutamanya bahasa dunia sekarang. Sekarang ni bahasa dunia ada 5. Termasuk, jangan tak tahu antara bahasa dunia ialah bahasa Malaysia. Bahasa Melayu ni bahasa ni tau, bahasa dunia. Kedua bahasa apa? Bahasa Inggeris. Biasalah itu tahu dah, bahasa Inggeris. Kedua bahasa Arab. Ketiga bahasa Mandarin. Keempat bahasa Perancis. Yang kelima bahasa Arab saya sebut belum tu? Semula Inggeris, Arab, Mandarin, Cina, Perancis. 5 ni adalah bahasa dunia. Antum belajarlah 5 bahasa ni. Orang rakyat Malaysia ramai dah kuasai 5 bahasa ni. Apa yang berlaku, mereka dah mereka dapat kerja yang lebih hebat-hebat lah, kalau nak cerita bab kerja lah kan. Tapi apa yang lebih hebat daripada tu, kalau kita dapat kuasai 5 bahasa ni, apa yang berlaku? Oh, tambah lagi satu, Jepun Jepun salah satu daripada bahasa dunia Jepun salah satu bahasa dunia. 6. Dia sebenarnya ada 7-8 sekarang ni. Sekarang ni ada 7-8. Okey. Saya lupa lagi 2. Nanti saya ingat, nanti saya check, saya bagi tahu balik. Okey. Jadi salah satunya bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga dah jadi bahasa tapi dululah, zaman dulu lah kan, pernah jadi bahasa dunia orang semua tahu bahasa dunia, bahasa Melayu. Tapi sekarang dah tak diiktiraf lah sebagai bahasa dunia kan. Okey, tak apa. Jadi nak ceritanya apa? Syamil dan takamul. Dan yang ketiga, as-salahiyatul al-amah. Dia merupakan satu akhlak yang baik ni merupakan adalah penyelesaian secara umum likuli zaman, bagi setiap zaman dan tempat. Kan? Makan tu tempat lah kan. Bayangkan orang menyelesaikan masalah tu dengan akhlak kan. Kenapa orang Eropah masuk Islam beramai-ramai masa Covid? Sebabnya apa? Mereka melihat
mereka melihat orang Islam ini, orang Islam yang dijangkiti COVID sangat rendah daripada orang Kristian yang orang Eropah tempatan. Pasal apa? Dia lihat antara akhlak yang dia tengok pada pengamalan orang Islam ialah pertama sekali kan, orang Islam takkan buat apa? Takkan bersin diajar untuk bersin, bila bersin sepatutnya bersin kat dalam baju. Kalau orang lelaki lah. Kalau orang perempuan tu ambil tudung tu bersin dekat tudung. Pasal apa? Itu salah satu lah. Itu salah satu. Daripada lihat lama dah. Sebelum daripada COVID lagi daripada lihat. Kan? Orang perempuan, kalau dia nak bersin dekat khalayak ramai, dia akan ambil kain dia. Dia seluk tudung dia. Pup. Macam tu. Kan? Dia tak akan bersin macam orang Eropah. Ikut dan je bersin. Kan? Kalau orang Melayu, orang lelaki dia akan bersin dekat dalam baju ataupun dia bersin macam tu. Kan? Lepas tu mereka mengamalkan kebersihan. Apa dia apa? Solat 5 waktu basuh ni. Kan? Istinsyak dan sebagainya. Kita kena faham lah tu kan. Okey. Jadi itu sikit. Dan yang keempat dia kata al-iqna'ul aqliyu. Iqna'ul aqliyu wal wajidan. Jadi iqna' ni dengan maksud apa? Teguh kan. Maksudnya keteguhan, kecerahan, kejelasan akal dan perasaan. Macam mana jadinya? Al-aqlu salim yaqna'u bima atat bihi syariah. Akal yang sihat dia ni berpasakkan kepada apa? Dengan bima atat, dengan apa yang didatangkan dengannya syariah, akan syariat Islam itu sendiri, min nizami, daripada undang-undang ahlakiyah, akhlak mumayyizatun, yang membezakan, wa mustaqillatun an ghairih, dan memberatkan pada yang sebahagian yang lain. Akad Islamnya ada memberatkan pada apa? Hubungan Allah dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Tu kita ingat. Jangan kita tinggalkan, kita buat satu tinggalkan salah satu. Tak, kita kena buat dua-dua. Akhlak dengan Allah macam mana, akhlak dengan manusia macam mana. Kan? Sembahyang, kan? Janganlah sembahyang pakai itulah baju tidur, itulah baju sembahyang, itulah baju main. Semua baju tu. Tapi jumpa awek, pandai pula baju cantik-cantik, handsome-handsome, lawa-lawa, wangi-wangi. Tapi jumpa Allah, tu kan. Yang keempat, mas'uliyatu, tanggungjawab. Sesungguhnya akhlak Islamiah, akhlakul Islamiah taja'alu insanu mas'ulan, menjadikan manusia itu mas'ulan, bertanggungjawab, amma yasduru minhu, daripada apa yang bersumberkan daripadanya, fi kulli jawani bil hayah, daripada setiap sudut kehidupan. Itu yang kelima. Kan? Itu yang kelima. Dan yang keenam, kan? Yang keenam kita tengok kat situ, yang keenam dia kata al-ibratun bin zahiratun. Antara keistimewaan akhlak Islamiah ialah merupakan pengajaran bizahirun, secara zahir, wal batinun, dan pengajaran secara batin, min a'mali, daripada amal-amal ma'an, yang dirangkumkan bersama. Dia tak lari. Dia tak lari. Dia mesti gabung dua-dua. Confirm. Mesti dua-dua. Kerana apa? Inna akhlakul Islamiyah la tahkumu ala syahsin bil khairin wa syarrin. Tidak menghukumkan atas seseorang itu dengan baik dan buruk. Bibuk tada zahir fakut. Dengan penghukuman zahir saja. Bal yamtaddu hukmu liyashmilu nawaya wa maqasid. Bahkan dia tu berpaksikan hukum bagi merangkumi niat-niat dan tujuan. Sebab tu saya cakap tadi tu, apa yang ada dalam hati dia akan zahir dengan perbuatan. Apa yang ada dalam hati dia akan terzahir dengan perbuatan. Confirm. Sama ada dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan kita sendirilah. Kan? Sebab tu penting kita bersihkan hati kita. Tu sikit. Dan yang ke 7 dia kata riqabatud diniyah, ada merupakan satu pendekatan agama. Akhlak Islamiah itu adalah merupakan satu pendekatan agama, kan. Siapa nak dengar cerita? Cakap saya.
Tak ada orang nak dengar cerita. Okey. Ada orang tangkat. Cakap saya nak dengar suara je. Saya. Okey. Saya. Saya. Jadi Saya. okey, baik. Terima kasih atasnya ni. Dari cerita kat Eropah. Dekat ni cerita dekat UK, United Kingdom. Jadi ada seorang profesor ni kan. Asal-asalnya dekat UK ni tak ada satu pun masjid. Pada tahun 2000 tak ada langsung masjid. Jadi ada seorang profesor ni orang barat masuk Islam, orang UK masuk Islam. Dia ni kat UK masa tu kita tak tahu nak membezakan mana satu orang Islam, mana satu tak Islam, tak tahu. Jadi nak buat macam mana? Jadi masjid pun tak ada kan. So macam mana? Dia nak sembahyang jemaah kan. Profesor ni dia nak sembahyang. Apa dia buat? Pendekatan dia nak tahu orang orang Islam ataupun tak Islam, mudah je. Dia dia cari arah kiblat. Mula-mula masjid dia lah di tempat letak kereta. Di tempat letak kereta di mana? Di universiti dia. Faham tak? Jadi pendekatan yang dia buat ialah dia sembahyang di 5 waktu, 3 waktu je lah. Subuh, Zuhur, buat dua. Zuhur dan Asar dekat mana? Dekat dekat tempat parking kereta dia. Jadi apa yang berlaku? Dia sembahyang. Dia sendiri azan, dia sembahyang. Mula-mula seminggu yang pertama dia seorang je sembahyang dekat tempat parking dia tu. Kan? Naik kepada minggu kedua dah ada jemaah, 2 orang, 3 orang. Dan sampai dalam masa sebulan, mereka ini terpaksa cari satu tempat untuk dijadikan masjid. Tengok profesor ni buat apa. Nak kenal orang kat UK, orang nak masuk Islam bukan senang. Bukan boleh bagi salam, Assalamualaikum. Bukan macam tu. Dia nak mudah je ialah apa? Syiar dia menunjukkan syiar. Syiar dia apa? Syiar dia ialah solat fardu secara berjemaah. Sebab tu orang lelaki kena sembahyang jemaah. Kalau tak apa, pondan. Orang lelaki kalau tak pergi sembahyang jemaah, pondan. Minta maaf lah sebut tu kan. Ni ustaz saya lah cakap kan. Dihalau. Kan? Dihalau. Saya pergi tak tahu nak bimbang kat mana. Perempuan ke tempat lelaki. Sorry sebut. Okey. Ini saya nakal je lah ustaz saya cakap kan. Saya pun nakal. So ingatan diri saya lah kan. Ingatan diri saya. Jadi nak ceritanya apa? Yang tu. Itu yang kita kena faham kan. Zaman sekarang ni ada yang terpaksa tu nak kata apa kan. Kadang-kadang kita dihalang dan terhalang. Nak buat macam mana? Itu kena sembahyang jugalah, sembahyang jemaah. Terutama orang lelaki kena jadi imam kan. Kalau tak boleh sembahyang di di surau ataupun di masjid ada halangan, sembahyang itu jadi imam kan. Janganlah kita tak sembahyang, kita sembahyang seorang-seorang dalam bilik, kita tak menghidupkan syiar tu. Tu sikitlah kan. Okey. Ingatan untuk diri saya, moga Allah bantu saya, kuatkan saya untuk sembahyang jemaah. Jadi yang keempat, yang seterusnya ke-8 dia kata tura'i at-tadarruji, meraihkan perbezaan. Kan? Meraihkan perbezaan kan. Akhlak Islamiah tu meraihkan perbezaan. Kita macam-macam lah kan. Zaman sekarang ni kalau ada saya ingat kan, saya satu hari saya pergi masa tahun 2015 macam tu, 2015 waktu saya pergi ke Ipoh waktu maghrib kami nak sembahyang dekat satu masjid dekat Ipoh tu, saya lupa apa nama, dekat bukan area Tambun. Apa Ustaz, tempat Ustaz Kazim dekat mana? Manjui. Saya sembahyang dekat Manjui. Satu hari tu saya sembahyang dekat masjid dekat Manjui. Sangat pelik ni saya lah masa tu saya sangat pelik. Pelik apa? Peliknya ialah di masjid dekat Manjui ni, yang memenuhkan masjid itu ialah kereta yang namanya kereta mahal. Contoh Ferrari. Saya jumpa kereta tu terkejut saya.
ada 2-3 buah kereta Ferrari. Ada dua ni. Saya tak tahu, memang tak tahulah sama ada memang depo orang situ ke apa, saya tak tahu. Tapi ada 2-3 buah kereta Ferrari dekat situ dan banyak kereta mewah lah kan. Terutamanya Mercedes kan. Kereta nak jumpa kereta kancil kancil ni payahlah, saya seorang je pakai kancil waktu tu, saya bawa kereta kancil kan masa tu. Saya silap, bukan kereta kancil, saya bawa kereta baik Aviva. Masya Allah tabarakallah. Kita tengok masa tu masjid tu penuh. Masjid tu jenis panjang, dia bukan memanjang ke belakang, dia memanjang melebar. Dia memanjang melebar. Bayangkan saya masuk tu, Masya Allah tabarakallah, dengan kelebaran masjid tersebut apa yang berlaku? Dapat memenuhkan dapat 5. Saya ingat saya 5 soft sebab saya duduk belakang sekali. Saya duduk belakang sekali, bayangkan and sembahyang hanya dengan sembahyang kita tak dapat faham, akhlak orang yang sembahyang macam tu, dia meraihkan semua. Jadi maksudnya betul lah kalau kata guru saya, dia kata orang yang sembahyang jemaah ni lain sikit perangai dia. Lain perangai dia. Dan yang ke-9, al-jazau ala khairi wasyarri. Balasan atas kebaikan dan keburukan. Akhlak Islam, tu'til jazau likulli man ya'mala khairan. Islam itu memberikan balasan bagi setiap yang beramal dengan kebaikan. Au yuktarifu syaran, ataupun yang yang bercampur ataupun yang bergaul dengan keburukan. Siapa yang buat buruk akan dapat buruk lah. Dapat dosa lah. Akan dapat dosa. Jadi dia kata hadza jazaun qad yakunu fid dunya wa qad yakunu fil akhirah. Ada pembalasan ini kadang-kadang dapat kat dunia lagi dah dapat, kadang-kadang dapatnya juga dekat akhirat. Boleh rujuk balik dia punya ni, al-akhlaqu islamiyah li husnil Said Mursi. Said Mursi, mausu'ah nadarah Naim fil akhlaqir rasul bil kalim. Okey, itu dia punya ni lah, penulisan ulama jugalah ni. Ni kita tengok, masya-Allah tabarakallah. Okey. Tu sikit Duwarul akhlaqi. Okey, peranan akhlak pada pembinaan kianul insan. Pada pembinaan generasi manusia. Tengok sikit. Ini kena pecah-pecah. Ini banyak poin dekat sini, kena pecah-pecah. Okey, innal akhlaqu dawarun muhimmun. Okey, sesungguhnya akhlak itu peranan yang penting fi bina'il kiyanul insanin, pada pembinaan dalaman manusia. Okey, pertama sekali apa dia? Letak 1 2 3 4 5 tulis. Yang pertama ajmalu hullatun, annaha ajmalun hullatun, kerana dia mencantikkan, hullatun hal keadaan yatajammalu biha mar'un, mencantikkan dengannya al-mar'un, seseorang, bainal ibad, di antara manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa annaha, tambah wa annaha je. Tambah wa annaha aqwamu, menguatkan, tariqi yaslakuhu, menguatkan jalan menguatkan jalan apa yang dia sedang lalui. Yaslaku. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, tambah lagi wa annaha. Ambil kat sini abrazu. Nampak tak? Nampak tak Uwais? Kat situ. Saya punya ni. Abrazu, nampak tak? Abrazu ma yurahu. Dia ni apa? Meneguhkan ma yurahu, apa yang dilihat oleh manusia, wa yudarrikunahu, dan memberi memahamkan, menampakkan, memberi mereka tahu kaunu, keadaan, min sa'iril a'mal, daripada sekalian amalan. Tu sikit amalan-amalan sa'iril a'mal kan. Tahulah kalau akhlak tu baik, insya-Allah amalan dia juga baik. Okey, tu yang ketiga.
Okey. Tengok kita tengok lagi. Okey, tak ada kat situ. Wa qad okey. Ana okey. Cukup sampai situ. Ada 3 ada 3 di situ. Okey, dia kata sini kita bacalah sebagai penutup. Dia kata innal khuluqal hasana sifatun sayyidul mursalin. Sesungguhnya akhlaknya baik itu sifat yang sifat Nabi. Afdalu a'mal dan sebaik-baik amalan as-siddiqin, orang-orang yang benar. Wa wa'ala tahqiqun syatruddin wa samratun mujahidatun al-muttaqin wa riyadatun muta'abbidin. Okey, tak apalah tu. Okey. Ni kita tengok balik pada ya ulumuddin. Okey. Tu sajalah untuk tu. Jadi marilah sama-sama kita beramal dengan amalan yang baik. Moga Allah tolong kita insya-Allah. Okey. Terima kasih ya yang buka kamera tu. Antum menguatkan semangat ana.